Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Memanjatkan syukur setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Utamanya nikmat iman, amal ketaatan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tidak pilih secara semua, tapi Allah pilih kepada siapa yang terpilih. Sebab itu, kalau kita lihat dalam kuantiti, bilangan kepada suatu perkara kebaikan itu tidak ramai. Tidak ramai. Malah kita berhajat nak ramai. Saya nak suami saya berubah, saya nak anak saya berubah, saya nak orang itu berubah, saya nak orang berubah. Kita nak semua orang berubah. Tapi kenyataannya
perubahan itu adalah anugerah Allah. Sebab tu tak semua orang boleh berdapatnya. Kenapa begitu? Supaya kita boleh berharap kepada Allah Ta'ala, tawajjuh, memanjatkan pengharapan kepada Allah SWT untuk dikurniakan hidayah dan petunjuk. Yahdillahu linurihi may yasha. Hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku hendaki. Kalau dunia ini semua orang boleh dapat sebenarnya. Walaupun kita tengok tak dapat pada semua, tetapi semua orang boleh dapat. Kadang-kadang kita boleh persoalkan, dia ni buat biasa je pun dapat juga. Dia ni tak solat pun dapat juga. Orang ni begitu tipu orang pun dapat juga. Skamer pun dapat duit juga. Nampak skamer. Allah Akbar, skamer haji. Allah. Tak tahu apa yang dia rasa pun tak tahu. Sanggup dia ambil duit orang yang nak mengerjakan ibadah haji. Dia ambil duit orang nak ibadah. Allah. Terang-terang. Orang nak pergi haji, dia ambil duit. Dia ambil duit, tuan-tuan. Terang-terang. Allah Akbar. Sama dengan skema ibadah korban. Sebab tu syariatkan untuk datang tengok. Ada orang yang kat situ dia menumpang. Orang lain punya sembelih, dia bubuh nama dia. Allah Akbar. Boleh. Dunia ni boleh dapat dengan pelbagai cara. Kok pandai dia lah. Dia nak tipu-tipu cara dia dapat. Dapat Ustaz. Ya. Iya, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Dunia ni boleh dapat dengan cara tipu. Tipulah. Tipu orang, silalah nak tipu orang ke, nak apa ke, dapat. Tapi ibadah tak boleh dapat dengan tipu. Ibadah tidak akan boleh dapat dengan kita tipu. Wallahi tidak. Dan sekiranya orang itu dapat ibadah yang dia dapat sebenar, dia tidak tipu. Dia genuine. Kalau dapat, dapat. Kalau tak dapat, tak dapat. Allahu Akbar. Terutamanya soal hati. Jadi syukur Alhamdulillah kepada siapa yang Allah pilih untuk dapat merasai erti sebuah nikmat yang Allah kurniakan pada hatinya, dinamakan sakinah, ketenangan. Wallazi anzala sakinah, surah Al-Fath ayat 4. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang meniupkan, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan. Allahu Akbar. Soalannya, berapa ramai yang kita hargai nikmat iman, amal ini? Berapa ramai? Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dan golongan orang-orang begitu. Orang yang berjaya dan mampu menikmati, merasai, menghayati anugerah iman, amal, ketaatan ini. Alhamdulillah, sidang jemaah yang mulia Ta'ala, saya berlintas langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Cuma saya berada di kawasan Aziziyah. Saya masih berada di kawasan Mina, tapi dah keluar dah. Kerana Alhamdulillah semalam kita selesai ibadah nafar awal, lontar bermalam dan melontar yang untuk 11 Zulhijjah. Sini dah 12, sana di Malaysia 11. Alhamdulillah 12, sini dah 13. Alhamdulillah Zulhijjah, hari tasyrik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Waktu di sini 2.30 pagi. 2.30 pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini waktunya 2.30 pagi. Tu ejah kepada Encik Zul kita tu. Pukul 6 tengah-tengah pagi. Allahu Akbar. Tapi ini satu pengorbanan. Saya nak ejah timing tadi. Allah. Tidak, dari lepas ni kami akan masuk ke bab susunan. Saya susun, kami susun ni. Kami masuk dan kami menetap di Aziziyah dekat dengan Mina kerana pergerakan kami banyak ke Mina. Nak pergi Jamrat Kubra, kemudian Mabit. Ini perjalanan. Jadi dah selesai ni Alhamdulillah. Dan kemarin kami dah tawaf haji dan sa'i haji, syukur Alhamdulillah. Dan komplit. Ya, situ di Malaysia 7.40. Alhamdulillah. Ni waktu syuruk lah kan. Duha lah, syuruk dah habis dah. Syuruk apa aku ni. Allah Akbar. Apapun kita isi masa kita ni dengan ibadah lah, insya-Allah. Dan
Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, susah kita. Baik, berbalik kepada perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah. Nak kaitkan dengan bagaimana kita nak menghayati kehidupan ni berdasarkan Al-Quran. Saya nak tekankan tentang pilihan Allah SWT ini melalui doa. Saya nak tekankan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, pilihan Allah SWT. Dengan konsep ibadah ni, kita kaji tentang ibadah ni. Dunia, ibadah, dunia dan ibadah ni kita nak kaji tengok. Allahu Akbar. Baik, setakat ni untuk timing memang saya tak dapat lagi rentak untuk buat secara konsisten. Tapi tak apa, insya-Allah cara ini kita gunakan. Baik, ini pilihan Allah, ini saya cakap. Ini semua pilihan Allah. Baik, ibadah ni kita tak boleh tipu. Yang pertama, baik, ibadah kita tak boleh tipu. Terutama ibadah apa? Ibadah apa kita nak bincang ni? Ibadah doa. Dan satu hadis Nabi SAW, dan riwayat Al-Hakim yang bermaksud mafhumnya, seutama-utama ibadah adalah berdoa. Berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seutama-utama ibadah itu berdoa. Dan Nabi kata doa itu kepala ibadah, rasul ibadah. Dan doa ni tak boleh tipu. Kita masukkan baik tentang tipu tadi. Bab dunia ni, nak dapat dunia kita boleh tipu. Malah dunia ni kata Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Jadi dapat dunia ni boleh dengan cara tipu? Boleh sangat. Sekarang dunia ni memang penipu. Dunia ni memang penipu. Jadi boleh sangat. Boleh sangat. Jadi untuk dapat dunia dengan cara tipu, maka itu memang jalan juga. Jalan dia. Sebab itu jangan terkejut sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jangan terkejut kalau kita tengok macam mana orang dapat dunia ini dengan cara tipu. Dapat duit dengan cara tipu. Dapat isteri dengan cara tipu. Tipu, kahwin sembunyi-sembunyi tipu. Dapat suami dengan cara tipu. Tipu janji nak berubah tapi dah kahwin. Allah. Ngalahkan hantu maklimah. Jadi hantu maklimah. Bila dah kahwin jadi hantu maklimah. Janji, ya Allah, katanya, bang, saya janji dah kahwin kan, saya nak jadi isteri soleha. Lepas kahwin jadi hantu Kak Limah. Dah kahwin jadi hantu Kak Limah. Tengah malam kat sana, ya Nur Hayati, tengah waktu tahajud ni 2.40, 2 jam lagi baru subuh. Itu Cik Zul kata 6.40 Ustaz. Tu dia. InsyaAllah. Apa, alhamdulillah Allah izinkan lah bersiar langsung, walaupun lajak sikit timing kan. Kalau 6.40 tu 6.40 pukul 1 tadi. 1.40. Allah Akbar. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi dengan tipulah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Janji suami dapat nak didik isteri, lala sekali banyak herdik daripada didik. Dunia ni tipu, memang tipu. Memang jangan pelik, memang tipu. Jangan tipu. Dunia ni memang cara tipu. Tapi nak dapat dunia dengan cara Allah bagi. Macam mana Ustaz nak dapat dunia dengan cara Allah bagi dia, Ustaz? Memang dunia apa segala hajat itu mesti dengan minta pada Allah. Tapi tanpa minta pada Allah pun boleh dapat. Boleh dengan cara tipu. Dengan cara tipu lah. Tapi kita tak nak tipu lah. Kita nak dapat dengan cara yang benar. Kerana kita nak ada padanya ibadah. Ibadah tak boleh tipu sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Ibadah tak boleh tipu. Kalau tipu kita tak akan dapat ibadah. Kita akan hanya dapat dunia. Ustaz dia solat, Ustaz tipu. Dia solat tapi dia masih tipu. Dia tak dapat solat, dia dapat tipu dia. Dia tipu-tipu orang. Nampak macam bagus-bagus, nampak macam baik. Orang nampak dia solat tapi ra'un, dia menunjuk rupanya. Orang dia boleh pergunakan agama.
Dia tipu tapi dia dapat dunia. Memang dunia ini boleh dapat dengan cara tipu. Tapi ibadah tidak boleh dapat dengan cara tipu. Tak boleh sidang jemaah yang Allah. Tak boleh. Nak dapat isteri, nak tipu, silakan. Tipulah janji. Angkat tangan. Nak jadi suami yang misali. Suami yang terbaik di planet Marik ini. Allah. Isteri yang terbaik di atas muka bumi ini. Dia punya janji. Semua bulan dan bintang menjanjikannya. Nak dapat dunia, boleh tipu. Tu, wa na'udzubillah min zalik. Allah kesian. Kita doakan Allah ganjarkan sebaik-baik ganjaran. Bagi yang Allah kena uji dengan pergi haji tapi tak dapat tu, kena scam. Dia tipu lah. Dia tipu. Dia kata apa dekat para jemaah? Dia kata sekian dapat, ada orang nak bagi sekian. Dia kata dia janjikan sekian. Dia janji sekian. Maka yang mendengar pun tak nak salahkan 100% pun tidak boleh, sebab mereka orang kata dijanjikan. Maka dengan cara tipu ni benda yang tak nampak, melainkan kalau kita Allah bukakan hijab, Allah dapat bimbingan. Jadi ceritanya, dapat dunia dengan cara tipu boleh? Boleh. Ulang lain sekali. Betul tak? Nak dapat dunia dengan cara tipu boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab dunia tu memang penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada orang tidak berhajat kepada Allah untuk bantu dia dapat dunia. Ada orang dia dapat dunia, dia boleh tipu. Dia boleh tipu Allah. Dengan cara banyak solat, dia nak dapat dunia. Ya Allah bagi. Allah bagi. Tapi dia tak minta. Dia tak minta untuk dapat. Dengan cara yang benar. Maka, nak bagi tahunya macam mana kita jangan termasuk dalam perkara itu, maka kita kena dapatkan dengan cara ibadah. Kena dapatkan dunia dengan cara ibadah. Kita kena ada padanya itu ibadah. Apa yang ibadah itu? Itulah yang kita bincangkan, doa. Kita nak dunia, boleh berdoalah meminta kepada dia. Berdoalah meminta kepada Allah nak dapat dunia. Nak dapat isteri, silakan. Doa, ya Allah kurniakan aku isteri dengan cara doa. Nak dapat suami dengan cara doa. Dengan dapat apa saja dengan cara doa. Dalam satu hadis Nabi SAW, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya sesiapa yang berhajat sesuatu tidak meminta kepada Allah, Allah murka atasnya. Nampak? Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Nak tapi tak berhajat pada Allah, Allah murka. Kata Nabi SAW, rawahu at-Tirmizi dan riwayat Hasan. Allah marah pula kita tak minta. Dalam suratul Ikhlas, Allah Ta'ala berfirman, Allahu Samad. Allahus Samad. Allah lah tempat segala tujuan. Tempat segala tujuan pada Allah SWT. Segala hajat kita, fi kulli hajat, itu kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Milik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Kepadanya lah kembali segala urusan. Kepadanya kembali segala urusan. Jadi makna kata apa? Kita kena letakkan priority. Hajat kita ini semuanya mesti dengan Allah. Tidak boleh dengan selain Allah. Tidak boleh dengan selain Allah. Hajat apa saja, fi kulli hajat lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Semuanya milik Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepadanya lah kembali segala urusan. Kepadanya lah kembali segala urusan. Semua urusan kembali kepada Allah SWT. Fi kulli hajat. Cuma soalannya di sini, sejauh mana kita nampak dunia ini
dapat dengan Allah. Sebab itu bila kita tak faham atau tak nampak konsep kehidupan ini dengan meminta kepada Allah, maka kita takkan kaitkan bagaimana nak melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya. Kita akan membiarkan pula, malah mencabar Allah Ta'ala. Seakan-akan dunia ini dia yang punya, atas usaha dia, atas diri dia. Tidak, wallahi jemaah. Kalaupun dia boleh buat dengan cara begitu, silakan. Ingat tadi, dia boleh dapat dengan cara tipu, kan kamu akan ditipu oleh dunia. Siapa yang dapat dunia dengan tidak mengikut aturan yang sebenar, tidak mengikut SOP dia, maka dia akan ditipu oleh Allah Ta'ala, ditipu oleh dunia, kerana dia telah melihat dengan cara yang salah. Ditipu. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Quranul Karim, dunia ni milik Allah. Jadi sebanyak mana kita kaitkan dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi semuanya bila kita minta kepada Allah, apa pula yang kita nak pada dunia itu? Nak dunia saja? Kalau kita minta kepada Allah, apa yang Allah nak? Ataupun suruhan Allah atas kita? Kadang-kadang kita nak suami, kadang-kadang kita nak isteri, kita nak duit. Kita ni nampak dunia lagi. Nah, bila kita minta dunia, kita bukan minta dunia sebenarnya, mahnya mulakan Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang kita kena melalui fasa tak okey dengan suami, nak kena bersabarlah, nak kena inilah, nak kena tipulah, nak macam-macam. Sebab kita nampak peringkat-peringkat. Sebab tu pentingnya ilmu sebenarnya, mahnya mulakan Allah Ta'ala. Pentingnya ilmu. Memang semua hajat kita pada Allah SWT. Sebenarnya, sebenarnya mahnya mulakan Allah Ta'ala, kalau kita nampak terus, semua milik Allah. Semua milik Allah, semua faham. Suami milik Allah, isteri milik Allah. Okey. Kalau milik Allah, sebelum kita nak memiliki, nak dapat apa yang Allah punya, apa sebenarnya Allah nak? Kenapa Allah jadikan suami? Kenapa Allah jadikan isteri? Kenapa? Supaya kita tak minta 2 kali, 3 kali, 4 kali dah minta suami. Sekarang ni susah pula. Dulu nak kahwin, sekarang payah nak taat pula, dan bergaduh sana bergaduh sini. Memanglah itu cara. Sebenarnya sedangnya mahnya Allah Ta'ala, orang yang dapat dunia kemudian baru nak minta taat, orang yang dapat duit baru nak minta amal, sebenarnya dia tak minta dengan Allah, dia minta dengan dunia. Yang penting kahwin, pandai tak apa, belakang kira. Yang penting ada duit, lepas tu baru fikir amal. Sebenarnya kata kunci di sini, kalau kita nampak dunia ini dapat dengan meminta kepada Allah, wallahi kita akan nampak apa? Kita akan nampak ibadah. Sebenarnya apa yang Allah nak kita? Kenapa kita minta dunia ni? Untuk apa? Kan? Macam kita bagi ke anak kita lah. Ada ke anak kita senang-senang minta duit dekat kita, lepas tu baru fikir nak beli apa, barulah dia berfikir nanti nak buat apa? Tak. Kita awal-awal nak buat apa? Nak minta apa? Untuk apa? Nak beli apa? Dia bukan sekadar minta duit kat kita. Dia ada hajat di sebalik duit itu. Dia nak duit ini, nak beli sekian-sekian. Abi nak duit ni, nak beli sekian-sekian. Kadang-kadang tak minta duit pun, nak minta terus. Ya, Abi nak minta ni, nak minta lu, nak minta ini, dia terus minta apa yang dia nak. Betul tak? Dia tak ada buffer. Ni tak, kita minta suami dulu. Dapat suami, tak kerti taat pula. Rupanya kita ni tak minta dengan Allah. Kita nampak diri kita nak suami, nak duit, nak anak. Kadang-kadang tak doa, kita belum berdoa. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan doa, doa ni datang bersamanya itu taat. Dia bukan doa minta taat sebenarnya. Doa ni datang bersamanya taat. Kita nak meminta, udu'uni astajib lakum. Kita nak meminta kepada Allah. Contoh, kita nak minta suami. Sebelum minta suami, kita dah ke menjadi isteri yang ataupun anak yang solehah? Adakah kita dah menjaga solat? Adakah kita dah menjaga aurat? Adakah kita dah menjaga Allah suruh? Sebenarnya kita tak minta dengan Allah, kita minta dengan dunia. Kita tipu-tipu diri kita, konon-konon berdoa, padahal kita tak berdoa. Kita tipu-tipu diri kita sebenarnya. Kita konon-kononnya nampak macam baik, tetapi sebenarnya kita tidak baik. Dah ada suami baru nak jadi baik. Baru nak jadi. Itu pun jenuh bergaduh siang malam pagi petang. Jenuh nak kena mengajuk. Jenuh diri kita.
Kan? Bila sebut doa, minta dengan Allah, datang bersamanya taat. Dunia ini padanya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak Allah jadikan hidup dan mati ini adalah semata-mata nak tengok siapa yang terbaik amalnya. Terbaik amalnya. Jadi memang konten atau pengisian dunia ini, kita minta, permintaan kita itu adalah padanya itu sudah ada taat. Memang Allah jadikan ini, Allah jadikan dunia, Allah jadikan manusia itu untuk taat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Al-Baqarah ayat 21. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Sembahlah aku yang menjadikan kamu. Jadi mana kata apa? Dalam bentuk kita tawajuh minta kepada Allah ini, dia tidak boleh meminta saja. Dia mesti datang bersama taat, kerana memang Allah jadikan manusia untuk taat. Bermulanya kehidupan itu taat. Bukan nak tunggu ada suami baru nak belajar taat. Bukan nak tunggu ada suami baru nak, isteri baru nak belajar baru. Tidak, sebenarnya taat ini bermula sebelum ada dunia. Cuma kita sekarang baru nak belajar. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah Allah bantu kita. Rupanya kita dapat dunia ni tidak dengan Allah, kita tidak dengan berdoa. Kita dapat dunia dengan dunia semata-mata. Lepas tu Allah uji dengan dunia. Allah uji dengan suami yang begitu begini, isteri yang begitu begini. Allahu Akbar. Jadi maknanya kita kena betul balik. Kalau kita dapat semua dengan doa, kena dengan doa, maksudnya apa tuntutan dia? Maka doa itu ibadah. Maka mestilah nak beribadah, itu mestilah bermula dengan taat. Ketaatan itu menyatakan sebenar ibadah, atau ketaatan itulah ibadah. Kena khidmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita taat. Contoh solat, menjaga perangai, perbetul diri. Masuk kata apa? Dalam kita berhajat, itu mesti bermula dengan taat. Kita akan mampu untuk dapat apa yang kita hajat, ataupun Allah berkuasa dalam waktu kita melakukan taat dan kita berhajat. Wallahi, bila kita taat, kita kadang-kadang bila hajat kita ni bukan on the spot jadi. Bukan, kata ulama dalam membahaskan bab doa ni, ada doanya Allah kabulkan di dunia, ada Allah doanya Allah simpan di akhirat sana. Kan? Cuma kita bila kita lihat dari sudut ibadah doa ni, rupanya doa ini menggambarkan kita ni sebagai hamba-Nya. Dapat tak dapat bukan kerja kita. Soal kita adalah untuk taat. Lalu kita buat ketaatan dan kita berharap kepada Allah. Kita buat ketaatan, berharap menjadi hamba-Nya yang soleh. Kita buat ketaatan. Kita akan sibuk dalam islahul khuluq, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, memperbaiki kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang taat. Itulah seruan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi semua kita hari ini sedang belajar untuk taat kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasallam. Untuk kita hari ini perbetulkan tujuan hidup kita kepada Allah. Yang mana sebelum hari ini kita mungkin berdoa, kita menyangka berdoa tapi tidak. Minta kebaikan di dunia akhirat itu bukan ketaatan. Doa itu ni kadang-kadang confuse kat sini. Kita confuse kat minta dunia itu bukan ketaatan. Ketaatan itu perbuatan. Perbuatan. Memang kita minta untuk taat, tetapi perbuatannya apa? Contoh, kita nak masuk sekolah. Konsepnya mudah. Nak masuk sekolah, kita ambil apa? Asrama penuh lah, anak-anak kita nak
Tak payah jauh lah. Okay. Kita tengok anak-anak kita sekejap. Kita nak anak-anak kita masuk sekolah sains, straight A. Kita minta masuk sekolah tu, bukankah kena straight A dulu baru boleh masuk? Ke nak tunggu masuk baru jadi straight A? Bila minta kebaikan di dunia, bukankah kena buat baik dulu baru dapat? Nah, kadang-kadang kita nampak, oh, tak apa minta, kita belum baik. Dah usaha untuk melakukannya. Sebab tu kena ada, pertama kita lihat pada apa? Padanya ketaatan dan padanya doa. Doa dan ketaatan berpisah tiada. Malah doa dan taat itu ada sekali. Kita takkan dapat kalau masih tak jaga aurat, masih kita buat benda Allah marah, masih benda. Jadi kita doa untuk apa? Kita minta untuk apa? Kita nak minta anak kita masuk sekolah sains, MRSM, Ulul Albab. Nak masuk SBP, asrama penuh. Nak masuk tahfiz. Tapi anak kita duduk lengkor kat rumah, tidur contoh. Adakah itu permintaan? Adakah itu satu permintaan? Tak masuk, tak dapat masuk lah. Kita minta dekat Allah, ya Allah berikan kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi di mana hasanah engkau? Allah kata, kau minta ke apa? Tak ada usaha pun untuk jadi baik. Ilmu mana? Nampak? Yakin mana? Yakin tak ada, tawakal tak ada. Meminta, jadi itu namanya tipu. Sebab tu kena faham perjalanan hidup kita. Habis Ustaz, yang saya beramal ni bukan taat. Itu caranya tipu-tipu tadi, tipu-tipu amal. Ingat, dapat ibadah tidak boleh dengan tipu. Takkan boleh. Takkan boleh. Ada orang dia apa? Buat-buat rajin solat, buat-buat rajin. Sebenarnya dia bukan faham kenapa dia kena solat. Buat-buat rajin tu, buat-buat rajin. Sebab tu ilmu tu nombor satu, kita kena menghayati. Sebab itulah Allah, Nabi kata mafhum hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan, nak berikan kefahaman, kebaikan, Allah berikan dia kefahaman pada agama. Makna kata apa begini, istilahnya Maha Mulia Taala. Mulai hari ini kita kena nampak satu, dunia semua dapat dengan minta pada Allah. Pada dunia Allah suruh buat apa? Nak minta dunia, apa Allah suruh buat? Allah suruh buat kebaikan. Bermaksud kita melakukan kebaikan. Dah buat dah. Buat kebaikan, buat suruhan, tinggalkan larangan. Maka kita pun berdoa, ya Allah, berikan kebaikan di dunia ini, ya Allah. Tadi aku dah buat baik, ya Allah. Contoh begitulah. Ya Allah, aku berusaha untuk jadi baik, berikan kebaikan di dunia ini. Bermaksud dia seiring, dia berjalan serentak. Dia tak ada minta dulu. Dah, dia seiring. Maka tidak boleh ditinggalkan ketaatan, tidak boleh. Lalu dan kita tidak boleh juga melakukannya kerana dapat dunia, tak boleh. Lalu kita lakukan ketaatan, perbuatan yang Allah suruh, ayyukum ahsanu amala, kerana kita ni hamba dia. Lalu kita pun meminta kerana doa itu ibadah. Memang kepala dia, memang supaya kita rasa diri kita hamba. Kalau tak meminta, kalau kita beramal kemudian tak nak doa, itu namanya kesombongan. Dalam surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat 60. Kata Allah apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang yang sombong takabur daripada beribadat. Nampak? Sombong dan takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maknanya dalam surah Al-Ghafir ini ada satu perbahasan yang mana Allah suruh kita meminta kepada dia. Allah bagi tahu berdoalah. Udu'uni. Doa ni dekatkan diri kepada doa ni maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan kebaikan, dengan meninggalkan segala larangan, melakukan segala suruhan. Dekatkan diri. Maka kita ingat doa ini jangan hanya berkata-kata. Tidak. Doa itu bukan sekadar berkata-kata. Doa itu adalah membuktikan ketaatan kita dengan Allah Ta'ala. Lalu diterjemahkan dengan kata-kata. Nampak? Jadi maknanya kita ni nak solat dah. Kita kali nak solat betul-betul. Dah tak nak dah fikir solat dapat apa. Nak solat betul-betul lah. Ya Allah, dulu aku main-main solat. Kali aku nak solat betul-betul. Dulu aku main-main nak mengaji. Hari ni aku nak mengaji betul-betul.
Dulu mungkin kita nak khidmat dengan suami main-main. Kali nak khidmat betul-betul. Betul-betul khidmat. Betul-betul mengaji. Betul-betul buat. Dan pada masa sama kita berdoa minta. Dah dengan perbuatan betul-betul, maka apa hajat kita tadi? Kata nak apa? Nak anak yang baik, nak suami yang baik. Ya, seiringan sudah pasti dikurniakan. Sudah pasti kurniaan itu datang seiringan. Sebab itu tidak boleh kita kaitkan dunia. Oh, tak doa pun tak apa, dapat. Maksud dia bukan dapat. Dia hanya mendapat dunia tapi tidak mendapat ketaatan. Minta taat tapi tak buat, tak boleh. Tidak. Ini ibadah. Ibadah ni perbuatan. Perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan, apa kita berbuat. Jadi bermaksud kita dah selama ini, sebelum ini mungkin kita melakukan ibadah. Ya. Tapi kali ini kita melakukan dengan taat, dengan sebenar-benar tawajuh, dengan sebenar-benar pengharapan, penghayatan, bersungguh-sungguh. Dan solatlah, solat betul-betul. Tak adalah sebab susah, sebab senang. Mana perbetulkan niat tadi kan. Ada suami dah khidmat je lah, tak jelah fikirlah apa-apa dah. Buat saja, lakukan. Kalau kita lihat pada lafaz niat solat, lafaz niat. Sahaja aku usalli, sahaja aku. Mana kata apa? Kita buat ini dengan satu kerelaan. Itu sifat ibadah, itu perbuatan dan apa yang kita zahirkan itu mesti selari kerelaan. Rela aku solat ya Allah. Aku rela aku solat ya Allah. Aku rela buat baik dengan suami. Rela. Maksudnya tak ada lagi pergantungan dengan kebendaan, keadaan. Kadang-kadang kita buat sebab kadang-kadang nak semangat baru buat, kadang-kadang lemah semangat, kadang-kadang keadaan. Banyak faktor yang mengganggu kita gini. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi kita kena menghayati ibadah itu dengan kita meminta dengan sifat yang benar. Dengan sifat yang benar, sifat kehambaan. Lalu kita melakukan perbuatan itu dengan kefahaman. Itulah kata berhajat kepada ilmu. Yu'til hikmata may yasha. Lah ni baru kita nampak faham tu. Oh. Baru nampak betapa besarnya kefahaman itu penting. Kalau tidak macam tu. Mungkin kita hari ni kita nampak doa dan perbuatan tu terasing. Ataupun kita nampak aku dah buat tapi kenapa macam tak dapat. Nampak kita nampak macam perbuatan kita ni pula menghasilkan kepada setiap satu perkara itu. Tak, sebenarnya segala apa yang kita dapat itulah dengan anugerah Allah. Allah akan anugerahkan tanpa kita sedar pun kadang-kadang. Lalu kita ni sebab kita sedang asyik memperbetulkan diri. Memperbetulkan diri. Saya ikut perkataan suami ni. Kan saya nak bagi tahu apa? Sebenarnya saya nak bagi trigger. Kita ni nak nampak kebaikan, nampak suami je. Nampak buat baik bila ada suami. Bila tak ada suami dah pening nak buat baik. Sedangkan buat baik itu bermula sebelum ada suami. Sebab itulah mana-mana isteri yang tak faham buat baik. Itu yang terkial-kial nak buat baik bila ada suami tu. Jenuh nak minta tawajuh dia. Ya Allah, nak jadi baik punya payah. Sebab apa? Dia nampak baik dia suami. Nampak baik dia duit. Nak buat baik bila dapat duit. Sebab tu bila dapat duit susah buat baik. Ramai orang cakap nak buat baik, tapi bila dapat duit buat baik. Buat baik, tunjuk bagi tahu, buat baik. Tahu buat baik apa? Takut buat baik, takut habis duit. Jadi dia buat baik takut habis duit. Jadi dia kena buat baik sebab takut habis duit. Jadi dia kenalah banyakkan sedekah. Dia banyakkan begitu bagi orang sebab takut habis duit. Dia bukannya buat baik itu sebab dia kena buat. Ada duit ke tak ada duit ke, kena buat baik. Wajib buat baik. Trigger, alah dah tak ada suami dah pening lah. Tak ada suami, start. Suami dah tak ada, dah buat apa lagi. Nampak kita buat baik bila ada suami. Ataupun depan suami je baik, belakang suami kurang geramnya. Geramnya. Depan baik, belakang baik. Itu sifat apa? Di sisi Allah pula apa? Nampak? Ini satu trigger dia. Saya petik, saya timbulkan persoalan. Benar-benar baik. Sungguh-sungguh buat baik. Jangan lagi berfikir tentang apa. Memang sama ada suami suka tak suka. Ataupun ini semua suruhan Allah. Buat baik sebab suruhan Allah.
Berdoa itu satu tuntutan, satu ibadah. Doa kita tu ibadah. Jadi kita jadi baik ni wajib. Memang kena berubah jadi baik. Tak ada pilihan sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang ya, Allah Akbar. Oh, Ustaz doakan saya nak jadi baik. Allah macam nak jadi baik Ustaz, payah nak jadi taat. Nampak no kita ni buat sebab apa? Patutnya kita dah terus saja berbuat baik. Bukan pilihan, suruhan. Buat kebaikan itu suruhan. Kemudian kita berdoa, itu ibadah. Minta apa yang permintaan kita nak jadikan kebaikan berdunia. Kebaikanlah nanti Allah bagikan berdunia. Dan dengan cara apa? Dengan cara ketaatan. Itu nak bagi tahunya. Ketaatan dengan cara kita konsisten untuk melakukan ketaatan. Di samping kita berdoa minta, ya Allah berikan kebaikan pada dunia ni ya Allah. Kita dah kerja. Macam tadi kita nak masuk anak kita dalam MRSM, nak masuk dalam SBP. Sama kita persiapkan anak kita, betul. Persiapkan masuk sekolah, pergi nak hantar tuition, hantar ini supaya dapat result yang bagus. Betul? Begitulah kita. Dalam kita nak minta apa yang kita hajat, nak dapat suami yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, semua yang high class punya. Jadi apa yang kita lakukan? Dalam permintaan kita selari tak dengan perbuatan? Permintaan kita ni selari tak dengan persiapan? Kadang-kadang orang minta nak kaya, contoh kaya. Kaya pun tak tahu apa. Nak harta. Oh tak, saya tak nak kaya Ustaz, saya nak harta. Lagi teruk kata. Pening, dua-dua kena. Habis Ustaz nak minta apa? Takkan kaya. Pening Ustaz ni. Nampak? Kita ni memanglah nak dapat sifat kaya itu. Sebab kaya itu dengan memberi. Kadang-kadang kita ni pandai meminta, tapi persiapan tak ada. Bila Allah bagi duit, kelang kabut dia dah. Macam ini rupanya. Nak kasih sayang, tapi tidak menyayangi dari awal. Dah bagi nanti kan kita tak terbuat. Meminta, tapi persiapan tak ada. Minta, persiapan tak ada. Sebab tu kena terima. Kita kena ibadah. Lakukan dengan penerimaan. Aku rela. Relakan diri beribadah, sidang jemaah yang mulia Allah. Kerelaan itu datang dengan pengakuan. Pengakuan yang datang dengan kefahaman. Ya Allah, benar ya Allah. Engkau lah Tuhan yang Maha Agung. Benar ya Allah. Yang nak lihat itu perlukan satu proses supaya terbuka pintu hati untuk melihat kebesarannya. Jadi tak sempurna itu sudah pasti. Tetapi kadang-kadang ketidaksempurnaan itu kita tidak orang kata apa, selesaikan dengan berharap kepada Allah. Sebab tu adanya majlis ilmu, tuntutan itu datang untuk kita mengingatkan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi hari ini sedang jemaahnya Allah Ta'ala. Baik. Jadi kesimpulan yang kita nak bincangkan pada pagi yang penuh berkah ni di Makkahul Mukarramah ni, masya-Allah, di Tanah Haram. Allah Akbar. Jadi ni antara perkara. Nanti banyak saya pun nak cerita tentang ibrah haji nanti. Hajikan hidupmu ya Allah, terutama dalam bab yang terakhir melontar ni. Allah Akbar. Ada satu cerita besar yang saya akan kongsikan nantilah. Bagaimana bermabit di Mina ni. Kami melalui satu perjalanan mabit bermalam, atau melalui Mina. Mabit ni bermalam, atau melalui mabit ni berada di kawasan Mina dalam tempoh sekian jam. Ada tuntutan dia untuk kita tunggu. Ada kemah, duduk di kemah lah. Ada yang bermalam terus. Jadi pengajaran yang besar. Jadi balik pada doa tadi. Adakah kita jadikan doa tu ibadah? Maksudnya, adakah kita minta lepas tu kita peluk tubuh je? Kan ada orang kata nak minta jadi suami yang baik, tapi dia peluk tubuh tak jadi baik. Ada yang minta kadang nak jadi dapat isteri yang baik, tapi dia tak baik. Macam mana sidang jemaah yang Allah Ta'ala nak dapat hal-hal keadaan itu? Maka tak dapatlah. Ataupun kita akan dapat tapi dengan dunia. Kita akan dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermaksud apa? Kita kena nampak doa itu ibadah. Berdoa dan beribadah. Doa itu ibadah. Kita hari ini meminta-minta tapi kita tidak buat persiapannya. Tak malu. Datang satu malu kepada Allah. Ya Allah, aku minta. Tapi apa kita buat?
Apa perbuatan kita? Allah boleh kabulkan. Kan Allah kata, ud'uni astajib lakum. Malah Allah wajibkan. Allah kata tak minta ni sombong. Orang yang tak minta ni orang yang sombong pada Allah Ta'ala. Allah murka pula tu. Jadi Allah marah. Kenapa tak minta? Jadi kita yang faham ni, kita pun minta. Lalu kita pun berfikir, aku ni Allah suruh minta. Tapi aku ni mula kita sedar diri, datang di satu kesedaran dari hati. Ya Allah, banyak kadang-kadang yang tak minta pun dapat. Yang tak minta pun dapat. Contoh makan. Berapa kali kita minta nak makan satu hari? Apa jenis makanan yang kita minta? Kadang-kadang ada kita doa nak minta makan. Tak, kita doa bila dah ada makanan depan mata, kita baru doa, betul tidak? Ada yang kita doa, hari ni nak makan apa? Siapa? Jemaah sekalian. Berapa ramai dengan anak kita? Ada kita buat hari ni buat menu. Menu doa makan. Ya Allah, kurniakanlah hari ni mi goreng mamak telur mata. Ya Allah, kurniakanlah aku chicken chop. Malah Nabi melarang kita doa detail macam tu. Tak ada doa ni umumnya kalau kita nak makan. Ya Allah, kurniakan rezekinya halal. Kulu washrabu, rezekilah, makan dan minumlah dengan rezeki halal. Tak masalah. Tak ada ya Allah, ya Allah nak lencop. Ya Allah lencop. Ya Allah yang half done. Lamb chop, minta half done pula tu. Well done ke masak penuh. Dah itu minta dekat menu, minta kat chef tu. Kau minta kat Allah Ta'ala tu, dia kena berserta dengan ibadah. Bukan minta macam kita minta list order. Bukan minta list order. Kerana benda yang kita tak minta pun Allah dah bagi dah. Sedangnya hanya mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang benda yang kita tak minta pun Allah dah bagi dah. Makan kadang-kadang Allahu Akbar. Berlebih-lebih. Kadang-kadang baju. Ada kita minta baju, nak pakai baju apa? Kadang-kadang dah nampak baru kan. Tak ada nak terbayang baju jenis yang gini, warna begini. Okey, cukup 5 tahun nak minta baju ni pula, cukup 10 tahun nak minta baju ni. Ada. Sebab tu kadang-kadang saya pelik dengan orang yang mengajar tentang wish ni, minta ni. Anda tahu apa yang anda minta sebenarnya? Ke terminta-minta? Ke hidup dengan khayalan dan angan-angan? Lepas tu dia katakan, dapat Ustaz, sebab saya dapatkan ni, sebab saya membayangkan ni saya dapat ni. Nampak? Lagi jauh dari Allah. Ada dengan bayangan boleh dapat. Itu nanti dekat akhirat nanti berlaku angan-angan ni. Dalam satu hadis mafhum hadis Syama'il Muhammadiyah, ada satu Nabi kata apa mafhum hadis dalam bab Nabi ketawa. Maja'a fi duhaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terakhir keluar daripada syurga, daripada neraka. Orang terakhir keluar daripada neraka yang masuk syurga. Orang ni pergi, si fulan ni masuk syurga, tempat dah tak ada. Patah balik jumpa Allah, ya Rab, tempat dah tak ada, penuh dah syurga, aku orang terakhir. Allah kata apa? Kau dulu masuk kat dunia, pernah berangan tak nak masuk syurga? Ni saya mafhumkan hadis. Kau pernah berangan tak dulu? Pernah tak berangan. Biasa kita berangan nak masuk syurga kan? Okey. Allah kata apa? Berangan sekarang. Allah suruh berangan waktu dekat sana. Lalu Allah kata apa? Aku dah kabulkan apa yang kau angankan itu 10 kali ganda dunia. Allahu Akbar. Angan-angan sikit je, tapi Allah gandakan 10 kali ganda dunia. Itu paling minimum punya rate syurga. Paling minimum 10 kali ganda dunia dapat dengan angan-angan. Itu selepas di orang kata apa, dikerjakan di neraka Allah. Tapi kat dunia tak boleh angan-angan. Ustaz nak tanya, manusia biasa macam kita ni boleh nampak malaikat tak? Allah Akbar. Gaib. Benda yang gaib ini di luar perbincangan yang kita boleh ceritakan zahir. Saya nampak malaikat Ustaz. Ini soalan ni. Baik, sebelum saya jawab soalan tu, saya jawab gini. Jadi dia bukan dengan angan-angan. Angan-angan ni malah Nabi marah, Nabi halang kita panjang angan-angan. Dengan perbuatan, action. Dengan perbuatan, apa yang kita buat? Dan jangan berangan-angan nak dapat rumah besar begitu. Itu bukan cara Islam. Islam tak mengajar kita berangan-angan dapat rumah besar, rumah 10 tingkat, okey begitu. Jangan. Siapa yang belajar dalam bab angan-angan, hentikan. Nabi tak ajar kita angan-angan. Nabi ajar kita terus bersangka baik dengan Allah. Lakukan kebaikan. Tinggalkan larangan Allah. Buat kebaikan. Nabi suruh itu. Allah suruh itu. Bukan suruh berangan. Ni banyak angan-angan. Minta-minta. Tapi perangai macam tu juga. Kutuk dapat. Dapat lah Ustaz.
Saya buat-buat baik pun dapat Ustaz. Saya buat-buat sedekah, buat-buat baca Quran, buat-buat solat duha. Marah orang saya cakap macam ni kan. Tak apalah, bagi kesedaran. Kita ni kadang buat satu pengajaran yang kadang-kadang kita tengok balik. Apa asasnya? Meminta-minta, membayang. Itulah bukan meminta, kita berangan-angan. Berangan, tu dapat. Jadilah wish come true. Wish list. Allah Akbar. Baik. Jangan suruh kita duk bayang-bayang. Malah kalau nak buat rumah pun kena action, mana plan. Tak ada nak bayang-bayang buat rumah. No. Khair. TikTok? No. Facebook. Mudaris. Takalam fi Malaysia. Maklum. Nam? Syekh. Mudir. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah. Jadi, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita nak buat rumah pun kena ada plan dia. Kena ada plan. Mana ada bayang saya panggil arkitek, panggil kontraktor. Ni, saya bayangkan tiang saya macam ni. Saya nak bayangkan macam ni. Datang kontraktor kita ni, hang mabuk ke apa? Marah. Mana plan? Mana? Draw. Tulis. Apa yang hang bayang-bayang tu tulis. Lukis. Biar nampak. Oh, tiang ni tak praktikal ni. Tak boleh tiang macam ni. Saya bayangkan macam ni. Tak ada bayang-bayang. Buat. Tengok. Mana ada? Sama dengan kehidupan. Kehidupan ini bukan bayangan. Jangan terbayang-bayang nanti gila bayang. Nanti kan gila bayang. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Jadi di dunia bukan tempat untuk kita angan-angan. Di dunia tempat untuk kita melakukan ketaatan. Di dunia tempat untuk kita melakukan ketaatan. Bukan untuk kita berangan-angan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Barat tu tanya TikTok lah Facebook. Dia ingat tengah buat konten TikTok. Dia kan maklum antal mudir. Kita mengajar. Mudaris mengajar. Tak kisah lukis kat dinding pun kena lukis juga. Mana ada main peluk tubuh macam ni je kan. Saya nak buat rumah macam tu. Tak apa je saya angan-angan ni ada. Buat je. Bukan. Tak sama dengan angan-angan saya ni. Tak sama ni. Nampak? Tak sama tepuk. Yang kontraktor ni terkekian ni. Tuan, nak buat macam mana? Buat je dulu. Tak samalah dengan angan-angan saya. Buat. Jenuh orang tu nak buat kerja. Ya Allah. Tiba-tiba rumah yang kita nak, yang akan hancur pun kita perlukan satu plan yang jelas. Hidup berangan, bina dengan angan-angan. Masya Allah. Ini satu benda yang salah sidang jemaah yang Allah Ta'ala. Kehidupan bukan angan-angan. Kehidupan itu ketaatan. Di mana ada ketaatan, di situ ada kehidupan. Bukan membayang-bayangkan. Tak ada istilah bayang-bayang dalam dunia ini. Jadi sidang jemaah yang Allah Ta'ala. Baik. Berbalik kepada tadi. Bolehkah kita nampak malaikat? Allah Akbar. Malaikat ni gaib. Nabi SAW. Ni saya jawab dengan dalam konteks. Saya tak buat yang satu-satu. Tapi saya bawa dengan akli dan nakli. Nabi SAW antara yang nampak. Dan nampaknya Nabi SAW itu pun sekali waktu Nabi SAW nampak Jibril AS. Jibril AS menterjemahkan di sewaktu dapat wahyu yang pertama. Tu je. Selebih batu tu Jibril AS itu menyerupai manusia. Tapi orang tak kenal, orang tak tahu itu malaikat. Bermaksud tak nampak. Okey, tak nampak. Jadi makna kata dalam hadis yang panjang, hadis tentang iman, Islam dan ihsan, datang seorang lelaki yang berambut hitam, berpakaian putih kemas, segak, handsome. Sahabat pun tertanya, siapakah dia? Tengok. Padahal malaikat tu. Itulah Jibril AS duduk dengan Nabi, lutut bertemu lutut. Ini nak kadang-kadang ini yang juga
ditamsilkan dengan adab berguru, lutut bertemu lutut. Tanya mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Lepas tu tanya tentang kiamat. Lepas tu sedekah. Sedekah Rasulullah katanya. Kemudian Jibril pergi, alaihissalam pergi. Baru ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi tanya, tahukah siapa tadi? Nabi baru itu, itulah Jibril alaihissalam. Namun kita yang bersifat tidak punya apa-apa kelebihan ni, sukar untuk kita, oh malaikat ni, woi malaikat turun ni. Jangan kita buat benda kalut je. Kalau nampak pun kita takkan boleh pastikan. Mungkinkah itu jin ke, wallahualam. Benda gaib ni tidak boleh dibincang secara nyata sebenarnya. Benda gaib lah. Siapa nampak diam-diam sudahlah. Bukannya boleh kata, oh saya nampak malaikat Ustaz turun. Saya nampak malaikat Ustaz. Saya nampak malaikat. Wallahualam. Saya lebih berpendapat gaib dalam perbincangan yang gaib. Sama juga perbincangan bila kata antak budallah ka'annaka tarahu, beribadahlah seperti kamu melihat Allah. Bila melihat Allah ini dizahirkan dengan kekuasaan Allah yang terjemahkan dalam bentuk kejadian. Jadi kalau nampak malaikat, terjemahan dia, terjemahan mungkin cahaya ke kilat, tapi kita tak boleh nak pastikan tu malaikat ke tak. Lebih baik kita jangan buat klaim, sebab kita tak boleh nak pastikan, sebab kita bukan Nabi. Kalau kita Nabi boleh, macam Nabi SAW boleh Nabi pastikan, haza malaikat, haza. Nabi nampak contoh dalam Badak Al-Kubra, malaikat turun. Dan ini pun dengan izin Allah. Itu pun dirupa bentukkan. Macam contoh tentera kafir Quraisy nampak malaikat turun Badak Al-Kubra. Tapi 313 tak nampak. Ini musuhnya nampak, Allah bukakan. Itu yang gerun. Dan Nabi nampak ketika jenazah Hanzalah, sahabat Nabi SAW Hanzalah, ketika syahid di medan perang, Hanzalah, Nabi nampak. Nabi kali itu Nabi nampak bidadari. Dan jadi benda ni benda gaib. Benda gaib. Jadi jangan buat satu kenyataan yang tanpa ada asas yang benar. Pada nanti timbul fitnah. Jadi ini yang benda-benda yang perlukan kepada tahqiq. Jumpa yang guru pun Nenek Mika dah, saya dah jawab tadi. Malaikat takkan menterjemahkan diri sebagai yang sifat sebenar malaikat. Tak boleh. Jibril alaihissalam pun menyerupai. Sekali tunjuk itu pun masa wahyu yang pertama. Lepas tu tak tunjuk diri yang sebenar. Sebab kita berbeza waktu, berbeza jasad, berbeza, semua perbezaan. Jadi orang yang klaim dia nampak malaikat tu perlu satu bukti yang kukuh. Atau kalau dapat rasa diam-diam sudah. Gaib dia akan gaib lah. Supaya tidak timbul konflik atau tidak timbul fitnah. Tidak timbul fitnah. Ya Allah, nampak malaikat turun ni, ya Allah. Sudah. Jangan. Jadi sama juga ya, itu andaian. Jadi datang andaian, jadi sangkaan, jadi angan-angan, takut kita berkhayal. Jangan. Ataupun kalau sekiranya kita merasai pun, macam diam dia. Benda sekarang ni diam-diam sudah. Diamkan, jadikan sebagai satu sendiri punya. Benda tu nak cerita macam mana? Macam mana nak cerita? Jadi jangan. Benda gaib, pastikan ada nas, pastikan ada dalil. Sebab benda gaib. Imam contoh dia dapat mimpi pun. Ada satu juzuk pada mimpi ni, mimpi orang alim, orang baik. Pun kenakan dalil. Kan mimpi itu tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi kata lain, kita mimpi lain pun tak boleh jadikan sandaran. Lepas tu kita kena jumpakan gurunya, mu'alimnya, faqih. Kita tak boleh kata buat satu kerja tak sendiri. Walaupun kita dapat satu ilham pun kita kena ada musyawarah, muzakarah. Dia kena ada perbincangan. Dia tidak boleh kita sendiri. Yang boleh sendiri itu Nabi SAW. Itu pun Nabi dengan bimbingan Allah Ta'ala, dengan Jibril AS direct. Tak ada istilah sendiri. Sebab kita ni bermula tiada. Bila sendiri ni yang kita kadang-kadang buat satu kenyataan yang pelik-pelik. Allah Akbar. Ini sebenarnya yang mulia Ta'ala. Dan biasanya kalau orang yang nampak ni, diam-diam dia akan jadi baik. Orang kalau Allah bukakan satu perkara yang kelebihan, dia jadi baik lah. Ya, malaikat dia itu. Sebab tu, baik, bagus soalan ni juga bagus daripada surah An-Nur ni tanya. Malaikat ni kan rukun iman. Iman ni perkara yang zahir.
Okey, orang ni kalau betul dia nampak malaikat, dia akan jadi baik. Nampak ni maksudnya dia yakin Raqib dan Atid, kiri dan kanan mencatat dosa dan pahala. Jadi baiklah kita. Bukan nampak bertinggi kat kiri kanan. Gaib ni apa action? Amanu wa amilus solihat. Kalau benar dia beriman, dia tidak akan melakukan perbuatan yang mengundang kemurkaan. Khalas. Kan clear. Ni kadang-kadang mengaku sayang, contoh mengaku iman, tapi perbuatan tidak. Contoh, kalau benar siapa yang memperjuangkan kasih sayang, saya sayangkan suami saya sayangkan, jangan timbulkan pergaduhan. Tapi kadang-kadang cakap pasal sayang, tapi dengan suami bergaduh, iri, dengki, cemburu, khianat, semua ada. Kita pun pelik, dia ni nak perjuangkan kasih sayang ke, nak bagi tahu sayang tu aku punya. Dan sekali bergaduh. Perjuangan kasih sayang itu dengan perbuatan ketaatan. Buat saja ketaatan. Kan? Benda gaib ini dalam hati, zahirkan dengan perbuatan. Kan? Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah Ta'ala. Hati-hati dalam kita klaim satu benda yang gaib. Hati-hati. Dan gaib ni biasa akan zahir dengan perbuatan. Kalau dia merasai kebesaran Allah, pasti dia tunduk kepada Allah. Merasai kebesaran Allah, pasti dia tunduk kepada Allah. Kalau dia merasai kehadiran malaikat, boleh. Kan? Tapi dia mesti akan, kalau dah merasa Allah itu kebesarannya, malaikat pun sama, maka dia akan jadi menjaga perbuatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau bertinggi tu bukan malaikat, jin. Itu pun jin pun menyamar juga. Jin pun alam gaib. Dia bukan zahir dalam bentuk kita. Dia zahir pun kalau perangai rupa bentuk. Allah. Baik, jadi sebenarnya mahanya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya kira cukup setakat tu dulu perkongsian kita pada pagi yang berbarakah ni. Akhir kalam, doa itu bersama dengan ketaatan. Jadi nampakkan doa itu adalah ibadah. Ibadah yang mana kita bukan meminta sambil kita berpeluk tubuh. Kita meminta kepada Allah. Apa persiapan kita? Selari tidak. Malah persiapan itu mesti dilakukan terlebih dahulu sepatutnya. Sebelum kita meminta-minta. Nanti kan kita jadi orang yang terminta-minta nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Khair. Baik. Itu saja. InsyaAllah kita bertemu lagi pada seri yang akan datang. Doakan semuanya perjalanan saya di sini semuanya selamat. Saya doakan juga semua jemaah di sana semuanya Allah rahmati, berkati, limpah ruahkan rezekinya, barakahnya. InsyaAllah. Allahu Akbar. Saya doakan semuanya Allah yang menonton pada pagi ini dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan haji dan umrah dalam masa yang terdekat ni, insya-Allah. Allah bantu kabulkan doa kita yang bersungguh-sungguh berdoa bersama dengan ketaatan. InsyaAllah semua urusan dunia ni dapatkanlah dengan kita beribadah kepada Allah. Langsung Allah bantu kita, insya-Allah. Baik, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, kata-kata kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Waktu di Malaysia pukul 7.30, waktu di sini pukul 3.30 pagi. Alhamdulillah, moga-moga Allah terima amalan kita. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.